Okay. So peristiwa kebangkalian ni adalah macam mana kita nak kira satu kemungkinan yang berlaku daripada sampel yang kita tahu. Okay, nanti cikgu terangkan. Okay. Peristiwa bergabung Okay, kita tengok apakah itu peristiwa bergabung. Kalau tak faham tanya terus Okay. Okay. Dalam kehidupan seharian kita perlu membuat banyak keputusan berdasarkan ketidakpastian. Contohnya untuk ambil kelas sains tulen atau sains sastra. So maksudnya benda-benda yang kita kena fikir. Kalau kita buat ni apa terjadi kan. So kebangkalian. Okey, kebangkalian digunakan untuk menilai ketidakpastian yang terlibat dalam proses membuat keputusan. Okey, contoh dikata kat sini kalau sudah yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas, main osom tu kan. Mungkin orang tu buat gunting ataupun batu ataupun kertas. So ada 3 kebangkalian kat situ. Okey. Tapi ada 2 orang main kan. Sama ada seorang tu dia tunjukkan gunting, seorang tu tunjuk tangan dia batu, ataupun seorang tu tunjuk gunting, seorang tu tunjuk kertas, ataupun dua-dua tunjuk gunting, ataupun seorang tunjuk batu, seorang tunjuk gunting, betul, dan seterusnya. So ada berapa kebangkalian yang wujud ni? So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kebangkalian sampel. Kita panggil sampel. Sampel di mana dia boleh terjadi. Kan? Okey, so kita tengok sikit contoh. Okey, contoh 1. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, dia kata 5 keping kad. Ada huruf T, E, K, U, N. 5 keping dia label tekun. T, E, K, U, N. So, dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okay. Lepas tu dia kata 2 keping kad dikeluarkan daripada kotak secara rawak satu demi satu tanpa pengulangan. Maksudnya dia ada 5 keping kad, dia nak keluarkan 2. Okay, satu demi satu. Okay, maksudnya kotak ni ada T, E, K, U, N ni, huruf ni. Okay, katakan dia keluarkan orang yang pertama, kali pertama tu dia keluarkan T. Okay, dia kata tanpa pemulangan, maksudnya T tu dia tak letak balik lah. Okay, kali kedua dia keluarkan E. So sekarang dia punya kebangkalian, dia punya sampel tu TE. TE yang pertama ni. Faham tak Amirul? Oh Umirul, ni. Faham tak? Kurang sikit. Cikgu ulang balik. Okey. Dalam satu kotak, awak tengok contoh A ni. Okay. Dalam satu kotak tu, dia kata ada 5 kad. T, E, K, U, N. Ada 5 kad. Lepas tu dia kata nak ambil 2 keping. Okey. Secara rawak maksudnya dia tak kisah ambil apa pun. Kan? Satu demi satu. Dia ambil satu-satu. Dia ambil 2. Nak ambil 2 kan. Tapi dia tak ambil 2 sekaligus. Dia ambil 1. Lepas tu dia ambil 1 lagi. Okey. Tanpa pemulangan kat sini maksudnya bila contoh dia ambil T, huruf T. Dia keluarkan huruf T. Dia tak pulang balik T dalam kotak. Maksudnya dia tak letak balik lah. Okey. Contoh Contoh mula dia ambil huruf T. T dah ambil T dah tak ada dah. Lepas tu kali kedua dia terambil huruf E. Okay, E pun dah tak ada dah. So, sampel kita yang pertama adalah TE. TE. Sampel kita yang pertama. Yang ni lah dia letak sampel ni, TE ni. Lepas tu katakan dia ambil T pula dulu. Lepas tu kali kedua tu dia tak ambil E tapi dia ambil K. Sebab tu sampel kita TK. Lepas tu ataupun TU, TN, banyak kan kemungkinan. So kena list semua. Bila dia kata dia kata tulis ruang sampel, kita kena tulis semua kemungkinan kad tu dia boleh ambil. Tulis semua banyak ni. Okey, ataupun okey,
kan kita list semua tu kan, kita tak tahu berapa banyak kita list ni. Betul ke tak kita list ni? Okey. Lepas tu kita pakai rumus atas ni. Okey, rumus atas ni dia menunjukkan okey, memula kad tu kita ambil satu huruf. Mula kita ambil kan ada 5 kad kan. Kebarangkalian kita maksudnya bilangan kad pilihan kita kan ada T, E, K, U, N. Mula kali pertama kita ambil pilihan kita ada 5 kad. Okey, tak kisah ni. Okey, kali pertama kita ambil pilihan kita 5 kad. T, E, K, U, N. Kali kedua kita ambil, hilang dah 1 kad. So tinggal 4 lagi pilihan kita. So 5 dah 4 sama dengan 20. Okey. Maksud cikgu kat sini, kena ada 20 ruang sampel. So yang dia list ni adalah 20 lah. Kena ada 20. Sebab macam cikgu explain tadi, memula tu pilihan dia ada 5. T, E, K, U, N. 5 kad. Okey. Bila dia dah ambil satu, tak kisah ambil mana-mana satu je, tinggallah 4 kad. So 5 dah 4, 20. So sampel kita kena ada 20. Okay, cara tulis sampel, kita kena letak kurungan macam ni dan kita kena buat bracket kurungan macam bunga tu kat hujung-hujung. Okay. Okay, contoh 2 Contoh 2 pula. Dia kata dua shilling kad, 2 keping shilling dilambung dan AG mewakili angka dan gambar masing-masing. Okey, awak ada 2 shilling kan. Shilling kat depan dia adalah angka, contoh 10 sen. Kat belakang gambar bunga raya contoh. Okey. Bila awak baling shilling tu, dia sama ada keluar bentuk nombor ni angka ataupun gambar. So ni kita panggil A, ni kita panggil G lah. Okey, dia lambung secara serentak Okey, so bila shilling tu jatuh ke tanah, kemungkinan dua-dua pun angka 10 sen, 10 sen. Dua-dua pun angka. So AA. Ataupun satu angka, satu gambar. Angka gambar. Ataupun yang gambar angka. Boleh jadi juga. Ataupun dua-dua gambar. So ada 4 pilihan, 4 ruang sampel. Okay, faham ke? Intan boleh masuk? Faham. Okay. Kita tengok terus 9.1A. Okey, cikgu nak suruh buat juga 9.1A ni, tapi cikgu akan bincang lah siap-siap kan, supaya awak boleh faham dan buat. Sekejap Okey, cikgu nak buat dekat kertas. Cikgu nak buat dekat ni. Okey, dia kata kat situ nombor 1 Dia kata 2 buah buku dipilih secara rawat daripada sebuah rak buku yang mengandungi 2 buah buku sejarah. Okey. Kita ada 2 buah buku sejarah. Okey, 2 buah buku sejarah. Kita namalah buku kita tu sejarah 1, sejarah 2. Lepas tu sebuah buku geografi, G kita panggil. Okey. Sebuah buku matematik, M. Kan? Sebab geografi dan matematik ada satu buku je lah. So kita tak adalah S1, S2 kan. Lepas tu dia kata dia nak ambil 2 buah buku. So dia tak kata dia letak balikkan buku tu. Maksudnya bila dia ambil buku geografi, maksudnya tak ada dah buku geografi kan. So ruang sampel yang dia boleh kita boleh list, yang kita boleh list adalah contoh cikgu bagi contoh mula. Okay, kita mula dengan kurungan bunga tu. Macam lengkok sikit tu. Okay, mula dia ambil buku sejarah 1 contoh. Lepas tu dia ambil buku sejarah 2. Okay, tu satu ruang sampel. Ataupun buku sejarah 1, lepas tu dia ambil buku geografi. Ataupun buku sejarah 1 dan dia ambil buku matematik. Okay. Ataupun dia boleh ambil buku sejarah 2 dulu, baru sejarah 1. Okay, ataupun dia boleh ambil sejarah 2, lepas tu
geografi. Ataupun dia boleh ambil buku sejarah 2, matematik. Ingat tengok cikgu list supaya cikgu tak tertinggal tu, cikgu list. Mula sejarah 1 cikgu letak kat depan. Lepas tu sejarah 2 cikgu letak kat depan. Lepas tu next ni awak start lah dengan buku geografi. Okey, ni bagi cikgu. Kalau contoh dia ambil buku geografi, buku apa dia boleh ambil lepas tu? Apa cikgu? Okey, kalau dia ambil buku geografi mula kan. Okey, pilihan pertama dia boleh buku apa? Boleh ambil bahasa matematik. Matematik. Ataupun Matematik lagi? boleh sejarah 1 lagi, geografi boleh. Geografi dah ada dah. Dia ambil sejarah 1, dia boleh ambil sejarah 2 kan? Okey, lepas tu kalau dia buku matematik, dia boleh ulang, boleh ambil sejarah 1, lepas tu dia boleh ambil sejarah 2, lepas tu satu lagi last. M sama dengan G kat situ. Bukan M sama dengan G, MG. 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 Mula buku matematik atau buku geografi. Okey, cikgu rasa dah habis dah ni. Kita tutup. Okey, so inilah semua sampel yang kita kena senaraikan tu. Boleh? Okey. Boleh cikgu. Boleh? Okey, macam mana kita nak kira kita punya buat ni betul ke tak? Betul ke wang sampel kita banyak ni? Okey, kita boleh check. Okey, kita ada berapa buah buku? 2, 3, 4. 4 buah buku. Dan kita ada 4 buah buku. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 buah buku. Ni awak list sahaja. Sekejap, cikgu ambil. Okay. So, kita ada 12 semua sekali. Okay, macam tu juga, bila kita nak check kita punya buat betul ke tak kan, kita tengok sampel kita ada ni kan, S1, S2, G, M kan. Okay, kali pertama kita ambil, pilihan kita ada 4 pilihan. S1, S2, G dengan M. Kali kedua kita ambil, salah satu tu tak ada. Contoh tak ada M kan. Okay, sebab dah ambil yang pertama tadi, tak kisah ambil apa pun. So, tinggal lagi 3 kan. 4 darab 3, 12. So, kita kena ada 12 sampel semuanya. Kita kira betul tak sampel kita 12 semua? Dah cukup 12 kan? Betul lah kita buat tu. Tapi ni optionnya je lah kira berapa sampel supaya tak salah. Okey. Kita buat nombor 2 pula. Okey, sekejap. Nombor 2. Okey, nombor 2 Okey, jantina bagi anak keluarga jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Okey. Jantina ni kita sama ada lelaki atau perempuan. So, untuk nombor 2 ni macam mana awak jawab? Okey, kalau dia ada 2 anak. Okey, Intan, kalau dia ada 2 anak, anak dia boleh jadi apa? Ganak ke gana-gana cikgu? Boleh jadi laki dengan laki cikgu. Betul ni. Okey, contoh boleh jadi laki dengan laki tau. Okey, kita start dengan perungan ni. Ataupun siapa nak jawab je. Puang dengan laki. Puan dengan laki ataupun Puang-puang. Puang-puang ataupun satu lagi? Laki perempuan. Laki perempuan. Okey, betul. So ni lah jawapan kita. Okay. Kita list macam tu sahaja. Okey. Nombor 3, sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil dilambung secara serentak. Okey, apa maksud dadu adil ni? Dadu adil adalah dadu yang biasa. Biasa dadu kita ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu nama dadu adil. Dadu yang standard lah. Kalau dadu tidak adil ni dia macam tipu kan. Ada 6 2 kali ke, ada 4 2 kali ke. Tu dadu tidak adil. Sekarang ni kata dadu adil maksudnya dadu yang normal lah. 1 hingga 6. Okey, sekeping shilling adil. Shilling adil tu maksudnya dia ada angka dan ada gambar. Tu shilling biasa. Shilling adil adalah shilling normal. Kalau tak adil maksudnya dua-dua gambar ke. Dua-dua, tak ada kan shilling dua-dua gambar. Tapi kalau nak buat kan, tak boleh Okey, so dia kata dadu adil dengan shilling adil ni dilambung secara serentak. Okey. Cikgu bagi contoh kalau lepas tu jatuh kat tanah kan. Okey, dadu tu dia tunjuk nombor 1. Lepas tu shilling tu dia tunjuk angka.
Satu kemungkinan. Okey, apa lagi kemungkinan? Dadu tulis tunjuk dua dan Shilin tunjuk angka. Okey, lagi? Intent ke ni ke? Dadu dapat 3. Ha. Shilin dapat nombor. Okey, angka lah kan. Kita angka. Kita standardkan supaya tak ada. Okey, kalau nampak pattern macam ni, kalau tak nak tertinggal, awak tulis je. Okey, dadu 4, lepas tu dapat Shilin angka, ataupun dadu 5, dapat Shilin dapat angka, ataupun dadu dapat 6, dapat Shilin dapat angka. Okey, sampai 6 je dadu, tak boleh lebih. Okey, ataupun satu lagi kemungkinan dadu 1, Shilin dapat gambar. Kan? Ataupun 2 gambar. 3 gambar. Kita list macam tu supaya kita tak tertinggal. Jangan skip. 5 gambar. 6 gambar. So ada berapa sampel tu? Ada 12 sampel Okay. So list macam tu saja nombor 3. Okay, nombor 4. Azhar, dia bagi nama A, dia refer A. Kai Ming, dia refer K, bermain maksimum 5 set berlawanan badminton. Pemain yang berjaya memenangi 3 set adalah pemenang. Okey, contoh Cikgu bagi contoh. Sampel yang pertama. Dia main 5 set. Tapi kalau dia dah menang 3 kali, dia dah kira menang dah lah. Contoh kalau set tu Azhar menang. A. Maknanya dia dah menang, tak perlu main sampai 5 set sebab 3 kali dia dah menang. Ataupun dia menang, lepas tu dia kalah, lepas tu dia menang. Okay, dah set kedua dah. Asalkan dia menang 3 kali dah cukup dah untuk dia menang. Ataupun dia terpaksa main sampai 5 set. Dia menang, kalah, lepas tu kalah, menang. Cukup 3 kali dia menang, dia dah menang dah. So ni dia terpaksa main sampai 5 set lah. Dia banyak ni. Nanti awak buat sendiri dia banyak. Okay. So dia ada berapa Satu, saya rasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10. Sebab apa? Ada 2 pilihan, Azhar dengan Keming, Darat dengan 5 kali set permainan, 10. Dia ada 10 sampel ni. Nanti masa awak buat, tulis semua. Faham tak ni? Faham cikgu. Okey, kalau faham Intan, Amirul dengan Syazwan ni dah tak ada dah. Okey, bagi satu cikgu contoh lagi. Satu sampel lagi selain pada yang cikgu tulis ni. Siapa nak buat list? Intan. Satu sampel lagi. Ya, cikgu. Menang. Siapa yang menang? Azhar ke? Okey, Azhar Kemi dua-dua pun boleh menang. Okey, sekarang ni awak nak Azhar yang menang. Okey. So bagi satu set macam mana dia boleh menang perlawanan ni? Okey. Ni dia kalah lah kan? Round kedua dia kalah, betul? Lepas tu dia menang lagi. Menang lagi? Ni pun menang lagi. Menang lagi. Okey, cukup tak 3? Okey, cukup 3 kali menang. Okey, tak sampai 5 pun tak apa. Asalkan dia 3 kali menang. Okey, Nik bagi satu contoh Nik. Mula-mula A. Lepas tu K. Lepas tu A. Lepas tu K. Lepas tu A. Betul. Cukup 3 kali. Dah. Dia dah boleh menang. Betul 5 set. Tak apa. Okey. Dia boleh jadi juga K. Kaiming menang 3 kali. Boleh juga. Dia tak kisah siapa menang. Sekarang 3 kali. Okey. So nanti awak list semua yang kemungkinan dia. So cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan. Okey.
Nanti buat 9.1A tu buat semua. Lepas tu okey. Kita nak tengok satu peristiwa yang bersandar ke tak. Okay, cikgu nak explain. Okey. Yang ni panjang takut tak faham tapi cikgu explain. Kalau ada satu kotak satu kotak berisi guli kan. Cikgu explain. Kalau ada satu kotak berisi guli warna merah dengan hitam. Contoh Kalau katakan awak keluarkan guli tu. Awak keluarkan guli warna hitam. Awak pilih. Lepas tu awak tak letak balik. Bila awak keluarkan guli warna hitam ni, kebangkalian akan jadi nak pilih guli hitam, kebangkalian pilih guli hitam. Guli hitam adalah guli hitam ada 3, keseluruhan ada 5 guli. So kebangkalian kita 3/5. Okey. Tu kali pertama awak pilih. Okey. Kali kedua awak pilih. Okey. Kalau awak tak letak balik Kali kedua awak pilih guli hitam. Kali kedua Okey, guli hitam sekarang ni ada 2. Bilangan guli kat dalam kotak tu sekarang ni ada 4. So kebangkalian kita 2/4 ataupun 1/2. Okey. So ni kebangkalian kali kedua. Ni kali kedua. Ni kali pertama. Okey, tu kalau kita tak letak balik. Okey, kalau kita letak balik. Okey, kebangkalian kali pertama ni 3/5. Okey, kali kedua pula dia letak balik guli hitam yang dia ambil ni. Dia letak balik. So bila kali kedua dia pilih, dia akan jadi guli hitam 3, keseluruhan ada 5. 3/5. Dia akan sama yang atas. Sebab dia letak balik guli tu. Okey, bila dia letak balik, maksudnya dia tak mempengaruhi kebangkalian kali kedua dia. Maksudnya dia adalah pemberubah tidak bersandar. Okey, kalau ingat ni, tidak bersandar maksudnya dia tak letak balik. Kalau bersandar dia bergantung kepada dia letak balik tadi. So bersandar tu maksudnya dia letak balik. Dia tak letak balik lah kalau bersandar ni. Kan dia sebab ada perubahan dekat ruang sampel dia. Okey, kita tengok contoh Okey, contoh 2. Kena pasti bahawa peristiwa bergabung di bawah adalah peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Okey, A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling dilambung 2 kali. Okey, bila awak lambung shilling kali pertama, lepas tu lambung shilling kali kedua, dia efek tak? Dia ada kesan tak? Hilang tak angka dekat nombor shilling tu? Hilang ke? Tak hilang kan? Shilling tetap ada angka, shilling tetap ada gambar kan? So dia tidak bersandar ni. Tidak bersandar. Sebab dia tak pengaruhi. Dia baling pertama yang kedua dia tak pengaruhi balingan dia. Dia tetap, shilling tu tetap ada nombor kat dia, tak pengaruhi. Okay, contoh nombor B Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan tidak adil. Okay, tak bersandar juga. Sebab apa? Bila dia baling kali kedua pun dia boleh dapat dia boleh dapat nombor 4 juga. Dia boleh dapat angka juga. Dia tak bersandar sebab dia lekat kat situ. Kan? Dia macam letak balik lah. Dia macam letak balik benda tu. Dia tak ubah. Okay, C Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa permulangan. Okay. Mendapat 2 pen warna sama apabila 2 batang dikeluarkan satu demi satu yang mengandungi 3 pen warna merah dan 2 pen biru tanpa permulangan. Okey, dia nak ambil 2 pen berwarna sama. Kalau dia ambil satu, keluarkan. Macam tadi juga, dia punya kebangkalian adalah, okey, pen biru ada 2, keseluruhan ada 5. Kebangkalian dia 2/5. Okey, pen biru yang pertama dah habis dah. Okey, dah tak ada dah. Okey, nak ambil kali kedua pen. Pen biru ada 1. So 1 per keseluruhan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Tinggal 4. So lain kan kebangkalian dia. Maksudnya dia bersandar.
Dia bergantung kan. Sebab dia tak pulang. Dia tak pulang balik. Okay, dia tak pulang balik pen tu. Okay, siapa nak cuba D? Bersandar ke tak bersandar? Mendapat 2 kepingkat berhuruf sama apabila 2 kepingkat dipilih secara rawak daripada label baik satu demi satu dengan pemulangan. Dia pulang balik. Bila dia pulang balik, bersandar ke tak? Intan? Ya, cikgu. Bila dia pulang balik, kad tu, maksudnya dia bersandar ke tak peristiwa ni? Dok. Ya, tak bersandar lah sebab dia pulang balik. Sampel dia sama je. Tetap ada huruf B, tetap ada huruf A, tetap ada huruf I, tetap ada huruf K. Sebab dia pemulangan. Dia pulang balik huruf tu. So, sampel yang dia ambil sama. Faham tak ni? Okey, cikgu. Okay. Faham. Okay, kalau tak faham boleh refer buku teks lagi lepas ni. Kalau nak lagi faham lah. Okay, kita tengok 9.2a. Okay. Tentukan sama ada peristiwa berikut adalah bersandar atau tidak bersandar. Okay. Jarum putaran roda bertuah. Ni roda tu yang dipusing tu. Berhenti pada sektor yang sama 2 kali berturut-turut. Okay. Awak fikir balik. Jarum tu dia efek tak? Berhenti yang pertama. Lepas tu berhenti yang kedua. Dia ada perubahan tak? Ada ke yang terkeluar pada pilihan jawapan kalau dia buat kali kedua? Ada tak? Okay, ni. Bersandar ke tak? Bersandar? Okay, bila awak tahu tak roda tu yang kita main tu kan, dia berhenti dekat nombor, katakan nombor 100 kan. Lepas tu kali kedua kita pusing, dia boleh pergi tak lagi nombor 100 tu? Berkemungkinan ya. Ya, bila dia boleh pergi lagi nombor yang sama, dia tidak bersandar lah. Kau tak faham? Okay, faham. Baru faham. Okay. Kalau dia boleh pergi balik nombor yang tu, maksudnya dia tidak bersandar. Dia tak bergantung pun. Okay, cuba nombor 2 pula. Pilihan 2 orang murid lelaki daripada sekumpulan murid terdiri daripada 10 orang. Dia nak pilih 2 lelaki. Okay, ada 10 murid perempuan dan 14 murid lelaki secara rawak. Okay, dia nak pilih 2 orang. Dia nak pilih 2 lelaki. Ada 10 perempuan, 14 lelaki. Dia bersandar tak? Boleh tak dia pilih lelaki tu orang yang sama? Tak boleh kan? Sebab nak pilih 2 orang yang berlainan lah. Tak boleh lah 2 orang tu dia pilih, nak pilih Nick dalam kelas ni. Lepas tu pergi lagi kelas tu nak pilih Nick lagi. Tak boleh. So dia peristiwa ni bersandar ke tak? Ni Bersandar. Bersandar. Sebab dia bergantung. Kalau dah pilih Nick tadi, tak boleh pilih Nick lah kelas tu. So sebab tak boleh dah pilihan yang sama. Bila tak boleh pilihan yang sama, dia bersandar. Okey, nombor 3. Ni Intan jawab. Menjawab 3 soalan objektif yang mempunyai 4 pilihan jawapan masing-masing dengan betul. Sekiranya jawapan setiap soalan dipilih dengan secara rawak. Maksudnya macam ni Nombor 1 awak pilih A jawapan dia. Nombor 2 awak boleh pilih tak lagi A? Dok. Awak jawab soalan objektif kan yang awak kena logik ABC tu kan? ABCD tu. Nombor 1 jawab A. Nombor 2 boleh tak lagi jawab A? Boleh. Boleh Maksudnya bila awak boleh tu, maksudnya dia bersandar ke tidak? Okey. Dok Tak bersandar lah. Sebab awak boleh pilih jawapan sama. Awak tak payah bersandar pun dengan jawapan sebelum ni. Awak tak payah kira pun jawapan. Awak tak bersandar pun dengan jawapan sebelum ni. Faham tak ni?
Kalau kata nombor 2 tak boleh pilih A dah, kena pilih B, kena pilih C, kena pilih D. Tu maksudnya dia bersandar lah. Oh. Maksudnya macam tu lah, menjawab 3 soalan objektif, yang 4 pilihan jawapan. Okey. Nombor 4 siapa yang masuk tu? Alfan. Okey. Nombor 4, kotak P mengandungi 2 keping kad berwarna merah dan 3 keping kad berwarna hitam. Manakala kotak Q mengandungi 5 warna merah, 6 warna hijau. Sekeping kad dipilih rawat oleh kotak P, kemudian dimasukkan ke dalam kotak Q. Selepas itu, sekeping kad dipilih secara rawat oleh kotak Q. Kedua-dua kad yang dipilih oleh kotak P dan Q berwarna sama. Dia kalau nak faham macam ni lah, dia ada kotak P, kotak Q. So dia ambil kad daripada kotak P ni, dia masukkan kepada kotak Q. Lepas tu dia pilih pula dari kotak Q. Kau baca ni, dia kotak P dah kena pilih dah, kad dah ada 2 colour kan kat situ kan. Lepas tu dia masuk pula kat kotak Q. Kotak Q pun ada 2 colour juga. So awak tengok pun dah tahu dia memang bersandar lah, sebab dia kena tengok kotak P tu dia ambil warna apa. Dia tak boleh kalau dia ambil warna merah kata lain, kalau warna hitam lain. So dia memang bersandar apa yang dia ambil di kotak P. So dia adalah peristiwa yang bersandar lah. Okey, nombor 5 Winston dan Bajat menduduki ujian sejarah di sekolah. Winston dan Bajat lulus dalam ujian sejarah. Okey, bersandar ke tak? Tidak bersandar. Tidak bersandar. Kalau bersandar maksudnya Vincent lulus, Bajat kena fail. Kalau bersandar. Yang ni tidak bersandar, dia tak berantung ada satu sama lain. Dia boleh juga lulus. Kalau Vincent lulus, Bajat boleh lulus. Kalau Bajat lulus, Vincent boleh lulus. Dia tidak bersandar lah maksud dia. Itu maksudnya peristiwa yang bersandar dengan tidak bersandar lah. Okey. Okey, kita buat satu lagi. Contoh 3. Okey, dia tengok petak warna hijau tu. Dia kata kebangkalian persilangan 2 peristiwa A, B yang tidak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebangkalian A dan kebangkalian B. Okey, kalau tidak bersandar, kita boleh darab je kebangkalian dia. Kita tengok contoh Okey, sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad. Okey, ada pameran kad dia PAMERAN, dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad yang berlabel 3, 5, 6, 8, 11. Okey. Sekeping kad dipilih secara rawat dari kotak F. Okey, dia pilih kad sekeping daripada F yang pameran ni dipilih sekeping. Lepas tu dia kata dan dipilih kotak G sekeping. Okay. Sahkan konjektor rumus kebangkalian untuk mendapatkan huruf P dan nombor genap. So dia nak dapat huruf P dan nombor genap lah, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, untuk dapat P daripada pameran ada 7 huruf. P ada 1 huruf dekat pameran. Okey, so untuk dapat P, kita ambil lah 1/7. Ingat 7 bawah ni sampel, bilangan sampel. Ni bilangan sampel, bilangan huruf. Bilangan sampel kat pameran tu. 7 ni bilangan huruf P. Bilangan huruf P. Sebab tu kebangkalian untuk dapat P adalah 1/7. So untuk dapat nombor genap pula, nombor genap dekat 3, 5, 6, 8, nombor genap ada berapa? Ada nombor 6 dan nombor 8. Ada 2 nombor genap. So 2 nombor genap lah. Bilangan nombor genap. Okey. Bilangan nombor dalam kotak tu ada 5. Ni bilangan sampel lah. So kita dapat dah. Okey. P kat depan ni merujuk kepada kebangkalian tau. P ni bahasa Inggeris, probability. Dia merujuk kepada kebangkalian lah. Okey, so kebangkalian untuk dapat huruf P 1/7, kebangkalian untuk dapat nombor genap 2/5. Okey, nak cari kebangkalian untuk dapat huruf P dan nombor genap, kita darab je. 1/7 darab 2/5, dapatlah 2/35. Okey, setakat tu faham tak? Macam dapat 2/35?
Boleh lah juga cikgu. Kena Sebab faham suara lah. cikgu bunyi macam slow tak? Slow ke? Cikgu rasa cikgu dah So kuat dah. kita dengar macam slow. Buat kuat sikit volume. Abi kuat lah cikgu. Kan? Ni dengar slow juga ke? Tak. Kuat? Mana? Bergema lah habis satu rumah. Afan Tapi tak apa cikgu, kita dengar je suara cikgu. tak pakai earphone. Afan dengar habis? No. Pakai earphone malu cikgu. Mak ayah adik-adik dengar suara cikgu. Okay, so 2/35 kita dah cari dah kebangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap. Okay, dah cari dah, kita darab je sebab rumus kita tadi kan. Okay, bila disuruh tulis konjektor ni, soalan kat bawah tu, satu lagi kata, tentu sahkan konjektor. Tentu sahkan konjektor, macam mana kita nak buat? Okay, jawapan dah dapat dah, tapi nak tengok betul ke jawapan kita ni. Okay, untuk dapat nombor huruf P dan nombor genap, kita ada dua pilihan je. P dan nombor 6 ataupun P dan nombor 8. Yang ni je sampel kita. P6, P8. So ada dua je kan. Okay. Lepas tu NS ni bilangan sampel. Bilangan sampel ni apa dia? Okay, 7 ni adalah huruf pameran tu. Ada 7 huruf pameran. 5 adalah nombor tu. So bilangan sampel kita adalah 35. Kan? 35. So kita tulis maka terbuktilah bahawa dua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. Maksudnya kalau kita ambil 2 ni, kita per dengan 35 dapat 2/35 jugalah. Ni atas yang hitam tu pakai rumus, darab, yang bawah tu pakai yang kita belajar awal-awal tadi. Okay, kita tengok soalan sikit. Okay, praktiskan DB Okay, 2 biji dadu adil di lambung. Okay, macam tadi cikgu kata dadu adil adalah dadu yang normal. Okay, ada 2 biji. Okay, lengkapkan jadual berikut. Okay, dadu pertama tu dia buat dalam bentuk macam ni. Lajur macam ni. Dadu kedua dalam bentuk baris macam ni. Okay, dia suruh kita lengkapkan. Okay, kita lengkapkan lah. Okay, yang pertama ni macam ni. Dadu pertama dia dapat nombor 1. Dadu kedua pun dia dapat nombor 1. So 1, 1. Tu maksud dia. Okay. Ataupun, okay, yang ni dah lengkap dah awak. Dadu pertama nombor 1, dadu kedua nombor 2. 1, 3, 1, 4. So ni 1, 5. Yang ni 1, 6. Kita lengkapkan macam tu lah. Okay, yang ni pula yang pertama ni. Dadu pertama dapat nombor 2, dadu kedua dapat nombor 1. So 21, 22, 23, 24. Okay, so ni pun semua ni awak lengkapkan sendiri nanti. Okay. B, nyatakan NS, bilangan NS, bilangan sampel dan eksperimen ni. So bilang belaka semua. Bilang tu apa? Bilang apa? Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilangan berapa? Jawapan dia lah. So kat sini cikgu bilang ni dapat 36 lah. Okay, 36 macam tu. Okay, C. Tentu sahkan konjektor rumus. Okay, bilang semua bilang semua. 36 tu. Termasuk yang dibagi. Tentu C, tentu sahkan konjektor rumus kebangkalian mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, awak senaraikan dulu. Konjektor nak kena senaraikan. Okay, dia mula dia dapat nombor ganjil. Lepas tu dia dapat nombor perdana. So, kalau nombor ganjil, yang ada adalah 1, 3, 5 je lah untuk dadu kan. Nombor ganjil. So, nombor perdana dekat dadu, nombor 2, nombor 3, nombor 5 lah nombor perdana. So, bila yang pertama tu, awak dapat nombor perdana, nombor ganjil. Lepas tu nombor perdana dadu kedua, maksudnya satu pilihan yang awak ada, 1, 2. Okey. Okey, lagi pilihan yang awak ada mungkin macam ni. Dadu pertama nombor ganjil,
dadu kedua nombor perdana. Nombor perdana 3. Ataupun dadu pertama nombor 1, dadu kedua nombor perdana iaitu 5. Okey. Lagi mungkin mungkin nombor ganjil yang lain start dengan 3 pula. Ada nombor perdana yang mungkin adalah 2. Siapa nak sambung? Siapa boleh bagi satu lagi? Kalau nombor ganjil 3, nombor perdana dia apa? 5. Okey, betul. Kenapa awak skip 3? 3 nombor perdana kat dia 3 supaya jangan skip 3. Itu ataupun dan 3 5 satu lagi. Sebab dia kata dadu pertama nombor ganjil, dadu kedua nombor perdana. So kita list lah. Okey. Okey, list lagi. Apa lagi? Beritahu cikgu. Dadu pertama nombor 5 pula. Dadu kedua kena? Nombor perdana. Nombor perdana yang pertama apa? 2 kan? 2. 2. 5 2, 5 3, 5 tak? Dia asalkan dadu pertama tu nombor perdana, nombor ganjil, dadu kedua tu nombor perdana. Ganjil, perdana. So list lah. Semua skor awak dapat 9. So 9 per dengan semua sampel berapa? 36 tadi kan? 9 per 36. So kecilkan dapat 1/4. So jawapan kita 1/4 lah. Okay. Okey, Kamal memilih 2 biji guli secara rawat dari sebuah kotak mengandungi 4 biji guli. Okey, ni cikgu. Cikgu letak dah ni. Sabar sangat. Sekejap Okey. Kamal memilih 2 biji guli yang rawat daripada sebuah kotak mengandungi 4 biji guli. 4 biji guli merah. So kita tulis sikit 4 biji guli merah. 3 biji guli kuning. Dan sebiji guli hijau. Cikgu bagi warna biru, tak ada warna hijau. Sebiji guli hijau. Okey. Ni nak pilih 2 je. Okay, guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Ni tak bersandar lah. Dia pulangkan balik Okey, tentu sahkan konjektor rumus kebangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih dan menyerahkan kesudahan yang mungkin. Okey. So dia ada 3 guli kuning 3 guli kuning. So dia nak pilih kedua-dua guli kuning terpilih. Okey. Nak pilih 3 kali Nak pilih 3 kali. Nak pilih nak pilih 2 kali. Okey, dia kata kat situ 2. 2 kali nak pilih. Tapi nak pilih warna kuning. 2 kali pilih kuning. Okey, sebab kuning awak ada 3, awak namakan guli kuning awak ni K1, K2, K3. Kan? Sebab nak pilih kuning. So namakan kuning tu. Okey. So kali pertama awak pilih. Mungkin dapat kuning 1, kuning 2. Okey. Pilihan awak. Okey. Kali pertama awak pilih dapat kuning 1. Kali kedua pilih dapat kuning 2. Okey. Yang tu sampel pertama. Okey. Okey. Dia kata dia letak balik tak? Guli pertama dipulangkan kan? Dia letak balik. Maksudnya kalau awak pilih K1, kali kedua pun boleh je awak pilih K1 lagi sekali. Okey, lagi sampel apa yang ada? Cikgu patut tulis tepi-tepi ni. Cikgu tulis tepi-tepi sekejap. Satu K1, K1. Lepas tu K1, K2. Lagi pilihan yang kita ada apa? K1, K3. K1, K3 lagi. Dia letak balik ni. K2, K2. K2, K2. Lagi. K3, K3.
K3, K3. Okay, K3 lagi. K2, K3. K2, K3 lagi. Cuba Aufan pun cuba, Intan pun cuba. Lagi apa? Apa yang tak ada lagi? K2, Tiga. K2, K3 dah ada. K1. K1. Okay. K3 lagi. K3, Dua. K2 lagi. K3, K1. Okay. Saya rasa dah cukup dah. Okay, ada 9 sampel. Okay. 9 sampel. Okay, kita kena per dengan NS. Bilangan semua sampel. Okay, macam mana kita nak kira NS ni? Okay, kita ada berapa guli tadi? Ada 8 kan? 8 guli. Kali pertama, dalam kotak nak pilih tu ada 8. Kali kedua pun dia sebab dia letak balik, kali kedua ada 8. So 8 dah 8. Kita punya bilangan percubaan kita adalah 64 sebenarnya. Okay, so kita boleh tulis 9/64 lah. Okay, 9/64 kecilkan, boleh kecilkan, tak boleh kecilkan. 9/64 je. Okay, 64 ni maksudnya termasuk tadi. Kalau ambil merah kan, merah 1, K1. Termasuklah semua 64 ni. Banyak kalau kita nak list. Jangan, tak payah list. Merah ke merah K2 pula. Banyak ni, 64 ni. So tak payah list. Kita cuma kira je bilangan dia tu. Iaitu kita ambil kali pertama 8. Kali kedua pun kita ambil 8. So 8 dapat 64. So NS kita 64. So jawapan kita 9/64. Okay. Cikgu tak buat nombor 3. Nombor 3 tu cuba buat sendiri. So latihan yang buat hari ni adalah 9.1A, 9.2B. Okay. Tu je cikgu nak buat hari ni.